Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Rizwan bin Jamhari dari IPG Temanggung Ibrahim. Okey, pada hari ini kita akan teruskan kelas kita dengan khusus RBTS 3093 iaitu Pedagogi, Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. Okey, sebenarnya tajuk hari ini kita akan sambung tajuk yang lepas iaitu pengenalan kepada kurikulum standard sekolah rendah KSSR, reka bentuk dan teknologi atau kita panggil dia RBT lah. Okey, kita tengok yang pertama dekat sini. Kurikulum standard sekolah rendah. Kurikulum standard sekolah rendah ni dimulakan secara berperingkat mulai tahun 2011. Dia sebagai memenuhi dasar baru di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM tahun 2013 hingga 2025 supaya kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard antarabangsa. Di SKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan 6 tunjang kerangka KSSR yang integrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai serta memasukkan secara eksplisit kemahiran abad ke-21 dan kemahiran berfikir aras tinggi. Kebat untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana ia dituntut dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Pengajaran dan pembelajaran guru pula memberi penekanan kepada kebat dengan memberi fokus kepada pendekatan pembelajaran. Berasaskan inkuiri dan pembelajaran berasaskan projek supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad 21. Di sini adalah contoh kerangka kurikulum standard sekolah rendah. Kita dapat tengok beberapa cabang di sini. Kita boleh dapat lihat yang jelas. Dia pun ada juga berada di dalam DSKP iaitu kerangka yang pertama kita memberi fokus kepada komunikasi iaitu penggabung jalinan kemahiran bahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi. Kemudian kita ada kerangka kerohanian, sikap dan nilai dan juga kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika dan sains dan teknologi. Apa perbezaan ketara yang kita boleh lihat pada KBSR dan KSSR? Kalau KBSR ni dia bermula tahun 1983 hingga 2010. KSSR pula bermula pada tahun 2011. Okey, kita tengok daripada segi reka bentuk dari segi reka bentuk kurikulum. Kalau KBSR dia ni linear berasaskan 3 bidang, komunikasi, manusia dan alam kelilingnya, perkembangan diri individu. Tapi pada KSSR pula dia reka bentuknya berfokus kepada modular berteraskan 6 tunjang. Yang tadi itulah komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, perkembangan fizikal dan estetika, sains dan teknologi dan juga keterampilan diri. Okey. Perbandingan daripada aspek bahan kurikulum pula, bagi KBSR kita gunakan sukatan pelajaran ataupun kita panggil dia SP. Dan juga kita panggil dia HSP iaitu huraian sukatan pelajaran. Tapi kalau dalam KSSR bermula 2011 tau. Okey, dokumen standard kurikulum. Okey. Pada 2011 kita gunakan DSK dulu. Okey, pada organisasi kurikulum pula, pada tahap 1 terdiri daripada tahun 1, 2 dan 3 dan mata pelajaran ada mata pelajaran teras, wajib dan tambahan. Pada tahap 2 pula ada tahun 4, 5 dan 6. Ada mata pelajaran teras, wajib dan tambahan. Tapi kalau pada KSSR pula sama, lebih kurang sama, ada tahap 1, tahun 1, 2 dan 3, modul teras asas, modul teras tema dan modul elektif. Pada tahap 2 pula, tahun 4, 5 dan 6, mata pelajaran teras dan elektif. Fokus yang diberikan pada KBSR lebih kepada 3M, membaca, menulis dan mengira. Tapi pada KSSR kita tambah lagi satu. Tadi kita belajar membaca, menulis, mengira kan? Okey, ni kita ada tambah lagi satu iaitu menakul. Okey, elemen KBSR pula lebih kepada elemen kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Kita panggil sebagai KBKK dulu. Okey, tapi pada KSSR pula elemen kreativiti dan inovasi, keusahawanan dan teknologi, maklumat dan komunikasi TMK secara eksplisit. Okey.
Kita tengok dekat sini. Kalau tadi KBSR kita gunakan KH, kemahiran hidup. Tapi kalau kita gunakan kita guna KCSR, kita mata pelajarannya diganti dengan nama reka bentuk dan teknologi. Okey. Kurikulum standard sekolah rendah KCSR reka bentuk dan teknologi diperkenalkan kepada murid bermula dari tahun 4 hingga tahun 6, iaitu pada tahap 2. KCSR RBT ni pula diajar kepada murid mengenai kriteria reka bentuk menggunakan teknologi dalam pembinaan dan pembuatan produk supaya menjadi individu yang mempunyai pemikiran global serta memahami teknologi terkini yang mampu menyelesaikan masalah masa hadapan. Dia juga sebagai cabang STEM. STEM apa STEM? Science, Technology, Engineering and Mathematics. RBT memberi penekanan terhadap penghasilan produk mudah dan bermakna menggunakan teknologi. Okey, matlamat dia. Matlamat KCSR RBT bermatlamat melahirkan murid yang berpengetahuan, menguasai kemahiran asas dan mereka bentuk dan berkebolehan mengaplikasikan teknologi asas, mengamalkan asas keusahawanan serta mempunyai nilai atau sikap yang positif ke arah membentuk murid yang kompetitif, kreatif dan inovatif. Okay, kita tengok dekat sini, fokus KCSR ni cabang dia adalah murid kompetitif. Kompetitif maksud dia berdaya saing lah. Elemen dia adalah apresiasi reka bentuk, aplikasi teknologi, pembuatan produk dan penilaian reka bentuk produk. Okey, domain yang kita fokus adalah apresiasi reka bentuk ni menghayati dan menghargai sesuatu reka bentuk di sekeliling untuk tujuan penambahbaikan reka bentuk atau membuat reka bentuk baharu yang lebih baik, mudah dan cekap. Bagi domain aplikasi teknologi pula, dia mempelajari dan mengaplikasikan teknologi dalam reka bentuk yang merangkumi pelbagai disiplin ilmu. Bagi domain pembuatan produk, penghasilan produk yang lebih efisien dengan melibatkan proses reka bentuk dan penilaian reka bentuk menekankan nilai murni dalam pembelajaran bagi memastikan produk yang dihasilkan dapat menyelesaikan masalah individu dan masyarakat di samping berdaya saing dalam pasaran. Okay, kita tengok tadi kita tengok pemetaan. Okey, sebelum tu tadi kita tengok pemetaan KBSR. Sekarang kita tengok pemetaan standard kurikulum dan pentaksiran reka bentuk dan teknologi RBT bagi tahun 4, 5 dan 6. Okey, kita tengok yang pertama, organisasi dan keselamatan bengkel diajar pada tahun 4, mengenal pasti struktur organisasi bengkel dan mengenal pasti peraturan dan keselamatan bengkel. Pada tahun 4 juga, mereka belajar asas teknologi iaitu memasang dan membuka kit model fungsi. Dan pada tahun 5, mereka diajar memasang dan membuka kit model berfungsi secara elektromekanikal berpandukan manual. Okey, pada tahun 4, pada tajuk reka bentuk, mereka bentuk projek eksperimental. Kita tengok dekat situ ada lebih kurang 6 waktu iaitu 180 minit. Dan penghasilan projek, menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik. Bahan bukan logam dengan elektrik itu diajar 14 masa. So dia lebih kurang 420 minit. Okey. Dan pada tahun 5 mereka diajar menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam dengan litar elektronik. Okay, pelaksanaan PDPC bagi tahun 6 pula mereka akan diajar tentang tajuk mereka bentuk projek bertema berdasarkan bahan bukan logam, bahan logam dan elektromekanikal. Okey, teknologi pertanian pula. Tadi kalau kita tengok KBSR, kita ada tanaman hiasan, ada ikan hiasan dan tanaman sayuran. Tapi kalau teknologi pertanian ni pula dalam RBT, pada tahun 5 mereka diajar menanam benih di dalam bekas dan pada tahun 6 mereka diajar menanam secara hidroponik. Okey, dan pada tajuk sains rumah tangga pula, pada tahun 4 mereka dah diajar menghasilkan artikel jahitan dan menyediakan sajian pada tahun 5 dan menghias dan membungkus makanan pada tahun 5 juga. Jadi kita tengok keseluruhannya 36 jam dalam masa setahun. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.